menjadi perhatian Dewan Peranan dan Inisiatif Jabatan Perancangan Bandar dan Desa dalam pemberitaan perancangan bandar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, menyatakan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa melaksanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pemberitaan mengenai perancangan dan projek pembangunan. Isu memperluaskan perkhidmatan penjagaan ke rumah-rumah juga turut menjadi perhatian. Sebagai maklum balas, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Ishak bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkhidmatan penjagaan kesihatan ke rumah-rumah pesakit sememangnya diberikan mengikut kriteria tertentu. Dewan seterusnya mendengarkan pernyataan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang memfokuskan kepada isu-isu berkaitan pelaksanaan dan perancangan strategik pembasmian kemiskinan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad menegaskan matlamat membasmi kemiskinan adalah tugas yang memerlukan pendekatan secara holistik dan pelibatan seluruh negara secara konsisten dan berterusan. Sidang diteruskan dengan perbahasan peringkat jawatan kuasa mengenai rang undang-undang dan usul ketetapan kemajuan bagi Jabatan Perdana Menteri. Beberapa isu dan cadangan yang diutarakan kemudian dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang Berhormat Baginda Perdana Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof antaranya memberi respons berhubung usaha menjadikan Balai Khazanah Islam sebagai pusat warisan ilmu di rantau ini. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, memberi respons terhadap isu mengenai pembinaan semula Pusat Pekerjaan Brunei. Seterusnya, pelbagai isu dikemukakan semasa perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Sebahagian daripada isu dan cadangan mendapat respons Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Datuk Pekerjaya Haji Muhammad Yusof antaranya menegaskan pelaksanaan dasar luar memerlukan pendekatan whole of government dan kerjasama serta komitmen menyeluruh semua agensi kerajaan. Sidang ditangguhkan dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara akan diadakan pada hari Isnin 17 Mac 2025 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas pukul 9 malam. Antara pengisian acara ialah pemakluman keputusan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan dan keputusan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS tahun 1446 Hijrah. Tema bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara ialah akal sihat dengan Al-Quran. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Pusat Kajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS dan Imagine Sendirian Berhad. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan program bertadarus Al-Quran di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran didahului oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Program dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama jawatan kuasa takbir masjid berkenaan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi majlis tadarus di Masjid Kampung Telisai, daerah Tutong Petangkal Marin. Mengetuai rombongan Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan tadabbur Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah. Rombongan tadarus pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama seterusnya akan mengunjungi Masjid Zainab Lumut, daerah Belait pada Jumaat ini. Ikuti berita seterusnya selepas ini. Berada dalam perbelanjaan masa bulan Ramadan, Dinas
bukan saja untuk diri kita ini, tapi untuk sedekah kepada orang-orang lain. Mungkin untuk masjid-masjid sebagai contohnya, untuk menyangkaikan orang. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Jabatan Pendidikan Khas dan Pusat Keusahawanan Inovasi kemarin juga mengadakan majlis Tadarus Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Tanah Jambu. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu Zuhur berjemaah diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf daripada Kementerian Pendidikan kepada Masjid Kampung Tanah Jambu. Rombongan para pegawai dan kekitangan jabatan-jabatan kerajaan daerah Belait kemarin meneruskan tadarus Al-Quran di Masjid Mukim Labi daerah Belait. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Unit Dakwah Daerah Tutong mengadakan program Marhaban Ya Ramadan. Acara diadakan di Masjid Kampung Bukit daerah Tutong. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. 40 orang mu'alaf dari Kampung Bukit dan sekitarnya menghadiri program tersebut yang diisikan dengan ceramah bertajuk Puasa dan Sembahyang di Hatiku. Lebih 800 orang menerima agihan makanan iftar bagi projek Sungkai Ramadan 2025 yang merangkumi para klien Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dari seluruh negara. Projek yang bermula sejak 3 Mac itu melibatkan kerja-kerja penyediaan makanan iftar untuk diagih-agihkan kepada 500 klien MKM di daerah Brunei dan Muara. Acara diadakan di Kampung Anggrek Desa. Dari 31 syarikat yang telah diberikan amaran, 7 buah syarikat dikenakan denda kompaun kerana tidak mengendahkan amaran pihak berkuasa dan melanggar peraturan-peraturan Perancangan Bandar dan Desa Komposisi Kesalahan 2018. Kesalahan tersebut ialah meletakkan, menggunakan, menghalang, mempamerkan barang-barang di kawasan kaki lima dan petak letak kenderaan termasuk driveway yang boleh mengundang bahaya akibat dari keadaan kawasan yang licin serta kotor. Di samping itu, ia mengakibatkan pengurangan jumlah petak letak kenderaan dan mengganggu pejalan kaki di kawasan kaki lima. Kesalahan tersebut telah dikenal pasti semasa operasi kemas yang dijalankan oleh pihak Autoriti Perancang Jabatan Perancang Bandar dan Desa selama 2 hari di daerah Brunei dan Muara bermula Isnin lalu. Denda bagi setiap satu kesalahan tidak melebihi RM500. Syarikat-syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan untuk menjelaskan denda tersebut. Berita luar negara selepas ini. Agensi Penghijrahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah membuat penarikan balik ke atas bantuan kewangan bagi pelarian Rohingya di Indonesia beberapa hari setelah ia mengurangkan bantuan disebabkan pembukuan kewangan asing yang diperkenalkan Presiden Donald Trump. Dalam sekeping surat dari Pertubuhan Antarabangsa bagi Penghijrahan IOM, bantuan dikurangkan bagi hampir 1,000 pelarian Rohingya di Pekanbaru, Sumatera. Namun Ketua Misi IOM di Indonesia berkata pemotongan tersebut telah ditarik balik. Agensi berkenaan menegaskan ia kekal komited untuk membantu pelarian Rohingya di Indonesia seperti yang mereka lakukan sebelum ini. Dalam perkembangan berasingan, Junta Tentera Myanmar mengumumkan rancangan bagi pilihan raya pada bulan Disember atau Januari akan datang, merangkakan undian pertama sejak ia mengambil alih kuasa pada 2021. Ketua Junta Jeneral Min Aung Hlaing mengumumkan tarikh berkenaan semasa lawatan negara ke Belarus. Katanya 53 parti telah mendaftar untuk bersaing dalam pilihan raya. Bagaimanapun, Liga Kebangsaan bagi Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi tidak akan menyertai undian berkenaan. Ukraine bersetuju menerima cadangan Amerika Syarikat bagi gencatan senjata segera selama 30 hari dalam konflik bersama Rusia. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengumumkan perjanjian tersebut selepas lebih 8 jam berlangsungnya rundingan antara para pegawai Ukraine dan Amerika Syarikat di Jeddah,
Arab Saudi. Menurut Rubio, beliau kini berusaha untuk membawa cadangan yang sama kepada Moskow. Pihak berkuasa kemudahan awam Australia bergelut untuk menyambung semula bekalan tenaga elektrik kepada lebih 120,000 buah kediaman dan premis perniagaan. Bekalan tenaga elektrik di kawasan pantai timur negara berkenaan terjejas akibat kejadian ribut dan banjir. Taufan Alfred membadai pantai sepanjang 400 km di kawasan pantai timur Australia selama 5 hari. Setakat ini, taufan berkenaan meragut 1 jiwa. Di negara Queensland, lebih 100,000 kediaman terputus bekalan elektrik dengan syarikat Energex berkata yang menyasarkan 95% daripadanya disambung semula menjelang Jumaat ini. Beralih ke sukan. Saingan Liga Juara-Juara UEFA bagi pusingan play-off kalah mati perlawanan timbal balik kedua berlangsung awal pagi tadi. Barcelona mengalahkan Benfica 3-1 untuk mara ke skor akhir dengan agregat 4-1. Manakala Bayern Munich menang 2-0 ke atas Bayer Leverkusen dan mara ke skor akhir untuk musim ke-6 berturut-turut. Inter Milan juga melangkah ke skor akhir selepas menewaskan Feyenoord 2-1. Juga mara ke pusingan skor akhir Paris Saint-Germain selepas menumpaskan Liverpool 4-1 menerusi sepakan penalti setelah kedua-dua pasukan telah terikat agregat 1-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Majlis Mesyuarat Negara meluluskan peruntukan bagi 3 buah kementerian. Pendekatan secara holistik dan penglibatan seluruh negara diperlukan dalam membasmi kemiskinan. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara akan diadakan pada 17 Mac. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Muhammad Noor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard at exactly 1 p.m. Telepon nenek sana. Telepon nenek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Ibu? Alhamdulillah. Untuk ko bang madajampan ko sa ako di jalan. Masya Allah. Nasudyo ko na ni Punawal. Oh ya, ay gawan na. Oh. Nya ko nangakan radio doon nya ko. Nangakan berita. Habis berita ni betul ni pun kita. Buto juga ada berita. Oh, kalau ko ni Punawal ti tabang manday kitawa lah. Nawi ba na siya? Oo. Beso na. Batas ba yung kaya ko. Nasib jo awal ikut berjalan. Hindi jo terlampau tas takban na ama. Atong calling tu. Berjalan juga lah. Mangantas ka kanitas sa. Ini menuju ke hospital. Sejam pun lagi nunggu ni. Apa hospital? Perjanjian Pak. Maxillo official. Di mana? Maxillo official. Yang pas kena jahit tu. Bukan di Lambak kan? Tidak Sana juga kena so. Aku saja mak. Aku saja. Ay, cantik. Ako supay dia dalam damang soalnya kan? Alhamdulillah indah mak. Oh ya okey. Ada badannya okey. Kalau bapak ini lancar semua sekali ni mak. Dan nak surga seorang ni. Oh, anak surga bata. Lancar perjalanan ni mak. Tak ada masalah mak. Santuloy ko sa mga. Alhamdulillah lah. Ay, bulan ka saya din. Tahu apa kan mak? 13. 13 kan?
12 kah? Apa kata usulnya mah? Makin di Jamik ikut bus. Makin di Jamik Apa? yang kau ikut bus. Apa usulnya? Sana di hospital atau Awak. boleh deh, coba aja kamu coba. Dari apa apa itu? Tapi nasi pakainya penuh jiwa jangan lupa. Kalau yang dia nak di hospital panah tu mak. Ini masih ada nih. Ini okey ni, masih ada. Yang kalau yang di Jamik masih ada. Masih apa penuh jiwa yang saya jawab. Mana? Payah pakai ke bukit tak ada hospital, turun berbalik. Jamik itu sama ceritanya. Tunggu kita akan keluar ada yang keluar. Masuk di tangannya tuh. Mana? Tapi lama nih yang keluar apa yang buka tambah lagi yang Nabi Muhammad. Oh. Nabi Muhammad. Naik tak kami ke hospital. Yang kau je lah lo. Jangan jalan sekarang dalam maunya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan lah mah. Maaf ya. Jangan tahu ya anak-anak orang Islam. Biasanya karena awak kena anukan banyak ya. First come first serve bah katanya mah. Bisa kita. Hah? First come nya, first serve. Orang yang awal datang, atau tak kanan atau kenapa dulu? Nyekok kan dia nyekok. Apa anu biasa tuh le. Sendiri aja nya tuh. Enggak, ini bah. Nak spesial bah, nak spesial maksud kau tu bah. Kan ada tuh. Nak spesial itu paham tak macam tu bah. Kalau ayai itu deh. Sama kami kayak hantar pindah kemarin hantar lembang loh kan. Kali bah. Oh. Faya. Sangat Hospital lah Faya. Sangat minum air banyak-banyak. Tay. Pun tambah kami asalnya ni, ya Allah. Kang dah bakyu Kang, banyak lagi mana jelama. Mana ulah. Kami kan dahulu itu bertah juga. Oh. Kita kan nak pukul berapa mulai le? Aku tahu Kang. Aku telepon siapa bahnya kok. Oh. Peksa kayak nasi tak kata. Tidak Apa nih kan? Good night. Apa nih? Good Okay, night. Faim. Okay, dulu mak. Slowly. Slowly. Okay, mak. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.
Kayo mau kami dalawa? It's okay. Oh, ini bukan itu. Basah lah, basah. Nah, kita. Wash ka na ka? Sudah. Sudah. Aja, stay here. Stay here.